Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar malam tak Ustaz tu? Alhamdulillah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia juru acara Ustaz kita dan Dr. Ismail dan Dr. Abdul Halim. Jadi alhamdulillah pertama kali saya terima kasihlah di atas sudi jemput saya untuk berkongsi dalam majlis hijrah, walaupun kita di Kalining agaknya taklah seluar biasa, tapi walau bagaimanapun dengan sebab kita ada teknologi ni, boleh juga kita buat program seperti ini. Sekali lagi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang masuk dalam program yang kita buat ada hari ini, mahasiswa, mahasiswi, pelajar-pelajar Mahala Irak Cepat Jalan semua. InsyaAllah di hari ini iaitu kita akan berkongsi tentang masalah hijrah Nabi SAW. Jadi hijrah ni, pertama sekalinya saya nak bagi gambar bahawa hijrah sebab gapo boleh dalam Islam ni tidak jadikan takwim atau panggil patitin sana itu, tak ada ambil hari hak lahir Nabi, beranak Nabi atau mati serupa dengan agama-agama lain. Jadi kita telah maklum bahawa agama Islam itu sendiri ialah agama yang melambangkan perubahan. Agama Islam saat itu ubah daripada kegelapan, minaz zulumat. Itu lambang yang Tuhan sebut dalam Quran, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan mereka daripada gelap kepada cahaya Islam, kepada cahaya iman. Sebab tu dalam Islam saat itu bila sebut hijrah melambangkan perubahan. Islam sendiri, agama Islam itu sendiri bawa perubahan kepada ummah. Ubah daripada jahiliyah, daripada kejahilan kepada al-ilmi, kepada keilmuan. Ubah daripada az-zulumat, kegelapan, kepada cahaya Islam, cahaya iman. Ubah daripada tidak maju, tak ada tamadun, kepada iaitu hadarah, kepada tahaddur, tamadun, kepada kemajuan. Dan kita tengok memang bijaknya para as-sahabah dulu, usul asal boleh nak tubik takwim hijrah ni, iaitu ada satu ketika Abu Musa al-Ash'ari jadi wali di Iraq pada masa tu, hantar surat mari kepada Sayyidina Umar bin Khattab, tulisnya iaitu bulan Sya'ban. Jadi Sayyidina Umar tidak tahu kata adakah Sya'ban tahun ni atau tahun lepas, kerana tidak ada tarikh. Oleh itu Sayyidina Umar himpunkan para as-sahabah, di antaranya iaitu Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan ada show beberapa pendapat. Kata setengahnya kita ambil tarikh mati Nabi. Maka pihak sahabat kata benda ni takkah kita nak ingat mati ya Nabi? Dan beranak ada juga. Tapi akhir sekali para as-sahabah pakat setuju bahawa ambil tarikh iaitu tarikh hijrah, kerana hijrah ni ialah ada perubahan. Dan hijrah tu sendiri banyak dalam Al-Quranul Karim, ada sebut ayat-ayat tentang masalah hijrah. Dan ada sebut tentang masalah hijrah ni iaitu orang yang hijrah, hak yang dikeluarkan mereka daripada Mekah dan mereka terpaksa kena di Madinah. Akhir sekali mereka ni orang hak Tuhan wi kepada mereka tamkin,
Arti tamkin tu ialah orang hak Tuhan wi dia dapat kuasa di dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ada sebut, iaitu alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. Orang-orang yang dikeluarkan mereka tidak kerana lain melainkan kerana mereka berkata Tuhan kami itu Allah sahaja, tak ada buku gapo sekali. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami wa bi'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurullahu man yansuruh wa innallaha laqawiyyun aziz. Iaitu Tuhan sebut orang dikeluarkan kerana mereka itu tak ada, iaitu semata-mata kerana mereka percaya kepada Allah. Dan kalau tak ada konun atau tak ada benda yang dapat tolak untuk nak menjadikan dunia ni seimbang, maknanya dunia saat ni tu jadi stable lah, jadi bomolek apa semua. Okay, walaula Allah, kalau Tuhan tak tolak ke, tentu akan timbul kehancuran. Tak kira di tempat ibadat, masjid dan sebagainya, tidak akan dapat membangunkan syiar-syiar Allah. Dan Tuhan sebut alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang hak hijrah tadi itu ialah orang hak Tuhan wi kepada mereka kuasa di muka bumi dan pemimpin setelah Tuhan wi kepada mereka memimpin di muka bumi ini 4 perkara yang mereka buat, iaitu mereka alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah. Ini pemimpin dalam Islam, konsep pemimpin dalam Islam itu kena ada 4 perkara. Pertamanya itu aqamus salah, mereka yang mendirikan solat, wa atuz zakah, dan memberikan zakat, wa amaru bil ma'ruf, dan suruh benda baik, wa nahaw 'anil munkar, dan larang benda tak baik. Walillahi 'aqibatul umur. Ini 4 perkara. Oleh itu saya nak sebut bahawa memang perubahan yang Allah Subhanahu wa taala nak supaya ada perubahan dalam Islam itu sendiri sebab hijrah, ialah kerana hijrah itu sendiri kita tengok daripada tidak ada negara, orang Arab tak ada negara, maka ada negara pertama di muka bumi. Ada butuh ya? Assalamualaikum Ustaz. Ya? Putus dah. Dengar. Boleh tak? Tak ni. Jadi kerana orang Arab ni kita tengok masa tu ada dalam istilah panggil kutabul wahyi, penulis wahyu ni hanya tak lebih pada 23 orang sahaja. Tapi Islam dapat menciptakan ummah yang ummi, Tuhan sebut huwallazi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Mereka itu duduk dalam sesat, tapi Islam mengubahkan, dapat mencipta ummah hak ummi, hak tidak pandai baca nulis. Tapi dapat menjadi ummah hak yang beri ilmu kepada alam, hak paling banyak sekali dalam dunia. Kalau kita tengok, tak kira sejarah maktabah hak yang di Baghdad masa Hulagu atau Hulagu Genghis Khan masa dulu tu, Hulagu anak dia tu masuk serai sehingga ambil kitab-kitab hak yang ada dalam maktabah kitab oleh Sungai Furat sehingga jadi biru dakwah. Ayat kata jadi satu umat hak yang besar sungguh. Sebagaimana Tuhan royak, Tuhan bui kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi umat hak paling molek sungguh. Sebab tu perubahan hak Islawi ini tu
masih al-ata, masih pemberian Allah atau pemberian Nabi SAW kepada umat manusia masih duk cucur turun lagi, tak habis-habis lagi. Tak kira dalam sudut ilmu, tak kira dalam sudut contoh teladan dalam bab akhlak dan apa sahajalah, masih memberi lagi sampai di hari ini. Sebab tu kita tengok timbul tokoh-tokoh dalam Islam dan kitab-kitab ilmu-ilmu yang Islam mula-mula kepada orang, kepada ummah dunia ialah Islam ilmu kepada mereka. Sebab tu hijrah ni merupakan satu perubahan daripada kejahilan kepada ilmu. Tak ada pelik. Kalau Abu Hurairah contohnya, ingat hadis 5,000 lebih, sedangkan dia sempat dengan Nabi SAW hanya dalam tempoh 2 tahun saja. Tapi Nabi dapat menciptakan orang, dapat menciptakan para pembesar-pembesar. Ada lebih kurang dalam 8,000 orang yang boleh duduk neuna. Hak Nabi cipta, hak Nabi cetak, hak Nabi cetak, orang panggil Nabi pim tu baik seolah atau Nabi buat. Nah, iaitu ada 8,000 lebih, 1,500 orang perempuan. Dan ada iaitu lebih pada 5,000 lebih. Hak boleh jadi ketua daripada 8,000 ni lah. Tersebarnya Islam sehingga ke sapa kepada Afrika, sehingga sapa kepada India, sehingga sapa kepada Rusia, sehingga sapa kepada Eropah. Daripada 8,000 tadi, perubahan besar sungguh kalau kita tengok situ Islam. Perubahan Islam bawa. Cuma saya takut lerek lagi dah nak kecek habda, tapi nak ayat kata bahawa hijrah tu sendiri iaitu sebenarnya Nabi hijrah sebenarnya bukan Nabi hijrah pergi awal 1 Muharram dak, tapi hijrah. Nabi hijrah sebenarnya itu Nabi keluar tubik di awal bulan Rabiul Awal, dan para as-sahabah semua pakat hijrah dalam keadaan sembunyi. Dan di antara perkara yang buat kita saat itu dapat ambil pengertian daripada hijrah Nabi itu iaitu bijaksana Nabi SAW. Kalau kita tengok peta hak Nabi hijrah saat ini, Nabi tubik kepada lagi kepada Yaman. Dah jalan hak Nabi nak pergi hijrah saat ni, Nabi pergi ke Yaman. Dah iaitu pergi kepada Gua Thur. Kemudian dia lekok kelik semula pula. Dan sebelum daripada hijrah ni ada 2 perkara saya nak wayak, iaitu sebenarnya hijrah ni ustaz, dia ada 4 kali. Pertamanya itu hijrah tahun yang kelima, Nabi izin kepada para as-sahabah setelah dizalim, dianiayai oleh orang-orang Quraisy masa tu, di antaranya Yasir, di antara Sumayyah yang merupakan awal-awal syahidah Islam. Awal-awal syahid dalam Islam ni orang Tina awal-awal syahidah dalam Islam saat itu iaitu Sumayyah yang syahid hak pertama dalam Islam. Maka dialah dengan sebab tekan ni saat itu mereka Nabi izinkan mereka hijrah kepada Al-Habasyah. Habasyah iaitu di Eritrea, kalau masa ni kata setengahnya iaitu di Sudan. Mereka hijrah pergi pada sana. Kali pertama iaitu tahun kelima lil Ba'sah, lepas pada Nabi bakit hanya 5 tahun sahaja. Kemudian tahun yang kena mereka mula klik kepada Mekah semula, kerana berita siapa kata mereka berita siapa kata orang Mekah masuk Islam belakang dah. Sedangkan hak masuk Islam semua Sayyidina Umar ya. Tapi kerana nama Sayyidina Umar masuk pada tahun yang kena saat itu, buat orang berasa siqah, ada kepercayaan, maka banyak hak yang mula klik kepada Mekah. Kemudian bila ternyata kata belum lagi, mereka pergi pula hijrah pula pada tahun yang ke-7. Lepas pada tu mula tahun ke-8, mula hisar, iaitu mula kepung. Kepung orang-orang Islam supaya tidak ada hubungan dengan Islam, nikah, kahwin, beli dan sebagainya. Kemudian Nabi pula telah pernah tawar. Nabi pernah tawar kepada 15 kabilah sebelum Nabi hijrah ni. Kalaulah kabilah tu mereka sambut, mereka dabar lah orang panggil. Tapi tak ada dia sanggup pada masa tu Nabi bila sampai musim haji, Nabi tubik, Nabi kata ala rajulun yahmiluni ila qaumi, ada kedak orang nak bawa aku kepada kaumnya, fa
Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalami rabbi. Nah, an uballigha kalama rabbi. Jadi sesungguhnya Quraisy saat itu lari untuk sewi aku sampaikan kata-kata Tuhanku. Jadi pada ketika tu 15 kabilah Nabi telah tawar siapa nak sanggup ambil Nabi, tak ada dia nak sanggup orang nasib tak baik masa tu. Tiba-tiba orang Madinah sahaja, iaitu kabilah Aus dan Khazraj, dia dua kabilah ni hak sanggup ketika berlakunya Bai'atul Aqabah al-Ula tahun yang sebelah dan Bai'atul Aqabah al-Thaniyah, Bai'ah Aqabah yang kedua, iaitu tahun 12 lil Ba'sah, sebelum pada bangkit hijrah Nabi SAW. Jadi saya nak royak sininya iaitu bahawa sebelum iaitu sebelum ada Nabi hijrah sana itu Nabi tawar, tapi sebab apa boleh orang Madinah sanggup? Sebab apa boleh orang Madinah itu orang Aus dengan Khazraj sanggup? Nah, sanggup nak terima Nabi SAW. Tak ada sebab apa? Sebabnya orang Yahudi dok sebut dah. Sebelum daripada Nabi hijrah saat itu, orang Yahudi dok sambut kata akan timu Nabi akhir zaman di kawasan ni dan akan perang. Dan dia akan perang dengan orang Arab, dia akan benar. Sebab tu orang Khazraj dan Aus saat itu apabila dengar kata ada Nabi saat itu nak timur, mereka cepat-cepat terima. Nak mudah-mudahan apa yang disebut oleh orang Yahudi saat itu, mereka orang akan bawa. Nah, orang akan bawa Nabi saat ini, dia akan pikul beban ni. Nah, dan akan sokong Nabi. Bila dia jadi orang sokong Nabi, dia akan dimuliakan. Nah, supaya dengan orang Yahudi dok harap-harap saat ini. Itu di antara sebabnya lah. Sebelum daripada Nabi SAW nak hijrah saat itu, ada dua peristiwa besar-besar yang Nabi buat dalam bentuk nak bina manusia. Nah, sebelum pada nak hijrah ni bukan mudah ni. Kerana apa? Kerana nak hidup di Madinah ni, orang Mekah saja yang hijrah lebih kurangnya iaitu dalam 300. Nah, dalam 3 sorok cerah ni, sorok. Sorok sekarang, Ustaz. Dengar tak ni? Dengar tak? Dengar molek lah. Dah. Alhamdulillah. Ada apa lah? Ya, alhamdulillah. Jadi sebelum daripada Nabi nak hijrah ni ada dua perkara Nabi buat untuk nak rongrat dah. Saya dengar Ustaz yang kecil tu. Dengar. Dengar dah. Boleh dah. Dak, saya kecil dengar kan ni? Dak, ni Ustaz dok kecil saya dengar. Acak yang jadi acak dok kata tak dengar tu. Kena dengar saya dengar. Dok dengar saya baca sebab tu saya putih sana itu. Goyak Ustaz tu dululah. Tu acak tak dengar, saya dengar ni, saya dengar Ustaz. Assalamualaikum, Cak dengar ni. Dengar. Dayin lah. InsyaAllah lah. Dengar lah. InsyaAllah saya sambung ke dah. Ya, alhamdulillah. Dah jadi dua perkara yang sebelum. Dayin mai kap. Ya dah. Jadi ada dua perkara sebelum pada Nabi nak pindah Nabi nak hijrah kepada Madinah ni. Nah, dua perkara yang berlaku peristiwa besar-besarnya iaitu Nabi ada Bai'atul Aqabah al-Ula, ada bai'ah, ada buat perjanjian. Dan ada bai'ah kali yang kedua. Jadi ada dua kali. Tapi saya nak oyak kata bahawa Islam ni nak oyak cara kita nak bangun masyarakat Islam. Dan kita kena ingat kita sebagai orang Islam ni kita sang sangkum, bukan sangkum tadi sang kita bukan, tapi kita kena sang sangkum.
Dan kita kena bina. Bila kita sebut kata bina sangkum sana itu, maknanya kita kena bina environment dia. Kena bina alam sekitar. Kena bina orang. Kena bina afrad al-mujtama'. Kena bina orang yang ada dalam masyarakat. Kena bina benda-benda gini. Dan benda ni, kalau kita tengok dalam Islam itu sendiri, apa yang Nabi sebut? Iaitu Tuhan sebut oleh Quran, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Iaitu siapakah, Tuhan kata adakah orang yang membangunkan bangunnya dia saat itu ala taqwa minallahi wa ridwan, di atas bangun di atas takwa. Sebab tu konsep kita nak royak dalam Islam ni, iaitu kita kena bina di atas asas takwa. Tak kira apa sahaja, kena ambil benda ni. Mari gunakan dalam orang semua masyarakat saat ni, sangkum semua saat ni tu. Hak benda ni, hak Tuhan royak. Sebab tu konsep pemimpin dalam Islam, saya sebut tadi, ka'alladzi na'immakannahum fil ard aqamus salah. Mula-mulanya mendirikan solat, wa atuz zakah, memberi zakat, wa amaru bil ma'ruf, suruh benda molek, wa nahaw 'anil munkar, dan larang benda tak molek. Maka ketika sebelum Nabi nak hijrah ni, iaitu Nabi nak buat apa? Iaitu buat, seolah kata nak pergi buat negara, nak buat satu negeri, satu negara, hak pusat pemerintahannya di langit. Kerana apa boleh kita kata pusat pemerintahannya di langit? Kerana iaitu pemerintah ditubuhkan negara Islam pertama di Madinah ni, iaitu kerana Allah Subhanahu wa taala, negara Islam pertama. Nah, yang dapat arahan daripada Allah Subhanahu wa taala di langit. Benda ni benda yang kita kena tahu bahawa dalam agama tu sendiri ambil konsep ni dulu mula-mula. Sebab tu hasbah afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har. Nah, adakah orang yang bangun? Kita ni kena ingat bahawa kita dok bangun masyarakat. Kalaulah kita bangun masyarakat di atas bukan hak Islam, makna kata kita dok bangun di atas masyarakat hak utuh. Sebab tu saya nak pakai contoh. Nah, 2-3 hari kemarin, Perdana Menteri Erdogan, Turki. Dia kata apa? Dia kata, hak saya dengar lah klip saat ni, iaitu Europe akan utuh. Satunya dia kata, sebab Europe akan utuh, tak kira lah Amerika akan utuh, sebab tak ada bina keluarga. Dan banyak dia kata di antara orang-orang Europe saat ni tu tak usah nikah, tak usah buat crop keluar, mesang crop keluar. Pas kita tengok negara ni, dia bangunkan negara di atas crop keluar yang baik, keluarga yang baik. Tiba-tiba bila crop keluar saat ni tu muhaddadah, diugup. Makna kata, ndak, ala syafa jurufin har, duduk di atas bira nak utuh. Maknanya akhlak buruk. Lepas tu pula, cara apa semua, cara hidup yang buruk semua tidak berasah kepada asah yang kukuh. Maka benda tu risiko untuk nak utuh saat ni tu tinggi benar lah. Benda ni benda yang yakin oleh pemimpin kerana dia tahu juga. Dan dalam Islam tu sendiri, bila Nabi, bila Tuhan perintah Nabi suruh hijrah saat itu, sebelum daripada Nabi nak hijrah saat itu, ada Bayatul Aqabah al-Ula. Bayatul Aqabah al-Ula ni iaitu nekara hak Nabi bai'ah kepada para as-sahabah atau Aus dan Khazraj ni. Nekara semua yang Nabi buat orang kena ada ni sifat ni. Dan ni sifat ni nak orang Bayatul Nisa. Bayatul Nisa ni iaitu bai'ah orang tino bagi. Sebab bai'ah orang jatuh ni bai'ah perang, bai'ah nak tolong. Tapi pada marhalah pertamanya iaitu Bayatul Nisa, bai'ah sebagai supaya bai'ah orang tino. Hak Tuhan sebut, ya ayuhal nabi idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala alla yushrikna billahi syai'a wa la yasrikna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'ruf fabayyi'hunna wastaghfir lahunna Allahu ghafurur rahim. Hak Tuhan sebut dalam Quran nekara. Gapo nekara? Nekara sakninya idza ja'akal mu'minat, tapi hak bai'ah hak mula-mula ni iaitu tak kira orang jatuh ke tina bai'ah semua belaka. Supaya nekara ni hak mula-mula. Pertamanya ala alla nusyrik billahi syai'a, bahawa kita tidak syirik dengan Allah. Hak ni asah nak bina akidah.
nak bina akidah. Dan kita kena faham konsep akidah dalam Islam. Konsep akidah dalam Islam ni bukan akidah hak yang kita supaya kita duk faham tu, pegang tu ada ke apa saja, bukan sekadar tu. Akidah dalam Islam ni iaitu dia bergerak masuk dalam diri kita, lepas tu pula dia jadi jati diri kita. Dan akidah sana itu dalam setiap urusan kita memang ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni benda hak kita duk usaha nak bina masyarakat tempat kita, nak we orang saat ni tu memang bergantung pada Allah. Bila bergantung pada Tuhan, hak Tuhan sebut, dan innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzi na'amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan tidak boleh menguasai di atas orang yang mereka itu betul-betul beriman kepada Allah. Dan orang yang betul-betul bergantung pada Allah. Benda ni benda hak Nabi buat iaitu masalah akidah dulu. Mula-mula akidah kena kukuh. Dan kita hari ini juga kena bina umat Islam dengan akidah yang kuat, hak yang mesra masuk jadi daging darah dalam umat Islam. Maka pada ketika tu tak kira orang istilah kata kalulah tok naik namai lai tu ke, tok naik fine nak jatuh api tapi tak makan, jatuh air tak anyuk. Maknanya we ada akidah yang kukuh sungguh. Dan kemudian hak yang keduanya iaitu Allah nusyrika billahi syai'a wala nasrik. Kami juga tidak curi benda ni orang panggil untuk nak bina akhlak. Dan nak bina akhlak iaitu nak we orang Islam ni konsep akhlak. Karena akhlak yang paling buruk ialah curi, zina, bunuh orang, lepas tu pula iftira atau orang panggil buat buhtan ni bohong, benda hak bukan buat timbul fitnah dalam masyarakat. Pak perkara ni tak boleh ada dalam masyarakat kita. Kalau Nabi tak berjaya buat pak perkara ni, iaitu Allah pertamanya wala nasyrik, tak curi, wala nazli, wala naqtul auladana, wala na'ti bi buhtanin naftarih baina aidina wa arjulina. Kalau tak ada boleh buat tak berjaya pak perkara ni, kita rasa tak ada nak pergi sampai Madinah tu. Hancur belah-belah. Hancur belah-belah dah. Tapi oleh kerana dan sebelum ada Nabi nak pergi kepada Madinah saat itu juga, Nabi hatta Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair merupakan duta pertama, tut, sasana tut, atau panggil apa, tut, dakwah, pendakwah, duta dakwah yang pertama, atau sape, duta empasi, Nabi tagi kepada Madinah hak yang mula-mula sekalinya. Mus'ab bin Umair ni orang yang orang yang hidup mengajar Quran, semaya Jumaat Dan apa yang kita tengok oleh sejarah bahawa Mus'ab bin Umair pergi kepada Madinah saat ni, dia boleh buat sehingga para-para sahabat Nabi yang ada di Madinah, orang Aus dan Khazraj masa tu terbangun subuh, semaya pakat bangun subuh belakang dah. Dia nak ayat kata memang hebat sungguh. Sebab tu saya ada ayat sana iaitu wala nasrik, tak curi, wala nazni, wala naqtul auladana, wala na'ti bi buhtanin. Jangan ada curi, jangan ada zina, jangan bunuh anak. Wala na'ti bi buhtan, dan jangan juga menciptakan dusta. Maknanya buat benda rekoh-rekoh untuk nak fitnah sesama umat Islam. Lepas tu yang akhir wala na'sih, dan tak boleh deraka kepada Nabi SAW fi ma'ruf, pada benda yang molek. Lepas dah tu ada hak sebut oleh hadis kan, fa in wafaitum falakum al-jannah. Maka kalau kamu dapat buat semua saat ni maka kamu dapat syurga. Wa in ghasyitum min dzalika syai'a, kalaulah kamu melakukan benda sesuatu daripada benda tu dalam keadaan kamu saat ni tidak, orang panggil dah lah tekah nafsu ke kau jadi juga tu tak say fa ukhidtum bi haddi fid dunya, dan kamu telah denda di dunia, fa huwa kafaratul lahu, maka jadi kafarah. Wa in sutirtum alaihi ila yaumil qiyamah, kalau tusuk dan sembunyi tak ada wayak gapo kau buat maksiat, fa amrukum ila Allah, maka semua urusan kamu diserah pada Allah. Insya'a azaba, jika Tuhan nak Tuhan azab, insya'a ghafar, kalau Tuhan nak Tuhan ghafar, iaitu Tuhan apunglah. Dan sebelum daripada Nabi nak hijrah saat ni, ada kan wan pen hak Nabi SAW. Nabi saat itu Nabi telah wan pen orang panggil.
Wang pen apa? Nabi gini, Nabi nak hajar kita. Sebab tu ada beza. Ulama ada sebut bahawa ada perbezaan di antara rihlatu Isra' Mi'raj dan rihlatu al-hijrah. Hijrah ni iaitu rihlatu durus wa ibar. Iaitu dia saat itu iaitu hijrah ni merupakan ada pengajaran. Sebab tu dia susah payah. Dan Isra' Mi'raj saat itu rihlatu tashrif wa takrim. Hak tu rihlah Tuhan nak memuliakan Nabi. Ada pohon ni nak kita boleh ambil pengajaran. Sebab tu pengajaran pertama sebelum daripada Nabi nak hijrah. Nah, Sayyidina Abu Bakar beli unta 2 ekor. Beli unta 2 ekor saat itu. Siapa hari yang Nabi nak hijrah saat ni, Nabi minta nak bayar. Sayyidina Abu Bakar nak free ya, tapi tidak. Nabi jangan bayar juga. Kalau free Nabi tak sah. Kerana apa? Nabi nak tunjuk bahawa pengorbanan hak Nabi, semua Nabi tak ada. Kerana buat kebaikan, kena ada gotu, kena ada free gotu ni. Tak. Ini pengorbanan yang penuh sungguh daripada Nabi SAW. Dan Nabi hijrah. Dan Nabi tinggal semua habis. Semua. Dan sebab tu belanja unta dan semua saat itu Nabi SAW beli dengan duit Nabi sendiri. Dan pada masa tu Sayyidina Abu Bakar sebelum ada nak hijrah, bila siapa hari hijrah saat ini, Asma zatun nitaqain, iaitu Asma anak pada Sayyidina Abu Bakar sendiri saat itu dah. Kerana Sayyidina Abu Bakar bawa berapa ratus dirham, bawa semua duit habis. Asma terpaksa kena tok dia masa tak Abdullah bin ayah Abu Quhafah. Ayah kepada Sayyidina Abu Bakar saat itu dia buta, mata tak nampak. Bila mata tak nampak, terpaksa Asma, kan dia tanya, ayah mau pergi habis ke duit? Ayah mau pergi habis ke duit? Akhir kali dia batu, batu tok, ayah gagal, ada lagi. Benda-benda ni nak ayat. Sebab tu kita boleh ambil kesimpulan bahawa kan wang pen hak Nabi saat itu ada ni lujnah, ni komiti. Dalam ketika Nabi nak hijrah saat ni. Pertama iaitu Asma binti Abu Bakar saat itu sebagai lujnah tabwiniyah. Apa lujnah tabwiniyah? Lujnah tabwiniyah itu fai cara hamakan ni. Cara hamakan. Ini ialah Asma binti Abu Bakar buat makan ni, lepas tu bubuhkan ni gapo ikat gapo semua saat itu sehingga digelarkan dia zatun nitaqain saat itu kerana ambil kain duk ikat di pinggir dia sini belah dua untuk nak ikat di kerani atau di bekah bubuh makan ni semua saat itu. Buat persiapan untuk nak musafir saat ni. Yang keduanya orang panggil lujnah tabwihiyah. Lujnah untuk nak mengelirukan kerana malah Nabi SAW nak pergi saat itu, hak turun ayat inna ja'alna fi a'naqihim aglal hak Tuhan sebut dalam surah Yasin saat ini. Iaitu Tuhan jadikan mereka itu tak dapat. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa akshaynahum fa hum la yubsirun. Jadi Nabi pada ketika tu suruh Sayyidina Ali pergi tidur tempat tu. Apa kalau kita kira apa Tuhan tak ambil dengan borok pergi selalu. Dan sedangkan Tuhan Maha Berkuasa, oleh kerana Tuhan nak ada ibrah dan ibar, ada bodrian daripada hijrah sana. Sebab tu Sayyidina Ali mari tidur situ. Ni dua orang panggil, dua kan wang penak Nabi. Sebab tu kalau kita kata hijrah yang Nabi hak berjaya pada kali ini, berjaya sana itu bukan kata berjaya sebab tak apa awak jadi Nabi kau boleh buat belaka, Tuhan tolong belaka dah. Sepuk-sepuk ketika Warakah. Mari dekat dah. Nak bunuh Nabi di pertengahan jalan. Dan supaya tu juga dan Nabi wang pen Sayyidina Ali pergi tidur. Dan yang ketiganya iaitu lujnah i'lamiyah fight kau saat itu ada. Kerana Abdullah bin Abu Bakar saat itu, Abdullah bin Abu Bakar dia ni masa dia budak lagi. Malam-malam dia pergi duk tunggung tempat orang. Dan orang Arab Quraisy duk kecek harga apa, maka dia bawa berita mari. Dan lujnah tadliliyah iaitu Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ni maula kepada Sayyidina Abu Bakar.
Dia ni nanti bawa iaitu nak bawa kambing, pega kambing untuk sewi orang Quraisy itu gari. Lepas tu lujnah tadliliyah. Lujnah iaitu guide atau mau kita panggil guide iaitu orang juru bawa. Bawa jalan ni Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid masa tu dia belum Islam lagi. Lepas tu barulah lujnah al-murafaqah, iaitu orang pergi sekali dengan Nabi tu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar orang pergi dengan Nabi SAW. Apa kita boleh ambil daripada hijrah sana? Pengorbanan Nabi, yang saya dah sebut tadi, pengorbanan Nabi ni apa pengorbanan? Pengorbanan Nabi sana itu, iaitu Nabi SAW. Nabi ni bila hijrah kita kena tahulah bahawa dia tinggal segala-gala. Tinggal rumah, tinggal tanah dia, tinggal bumi dia, tinggal semua. Sebab tu benda ni benda berat. Pala orang hijrah tu besar, tak ada buku apa kali. Hak tu hasbuk falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min 'indillah wallahu 'indahu husnus thawab. Hak tu hasbuk al-Quran. Iaitu 5 kali orang hijrah ni yang masa tu bila hijrah pergi pada Madinah, iaitu pertamanya dia hijrah dia tinggal habis. Yang kedua pula dia saat itu dikeluar pada rumah dia. Yang tiga pula wa udhu fi sabili. Orang tu diwak nyanyi, kena wak nyanyi di jalan Tuhan. Lepas tu wa qatilu perang, wa qutilu kena bunuh. 5 perkara akan berlaku pada mereka. Sebab itulah hijrah saat itu besar. Tuhan sebut la ukaffiranna anhum sayyi'atihim, Tuhan akan ganti benda-benda Tuhan akan hapus dosa-dosa semua, wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan Tuhan akan beri syurga. Sebab dia buat benda hak besar kan. Sebab tu Nabi sendiri tu bukan mudah lah. Ketika Nabi nak tubik sana itu, bila nak tubik pergi sana itu, apa Nabi kata? Nabi tu wallahi innaki la khairu ardillah. Nabi kata kepada bumi Mekah, sesungguhnya Mekah, hai Mekah, munilah sebaik-baik bumi Tuhan, wa habbu ardillah ila Allah, dan bumi yang paling kasih pada Allah. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharaj. Kalau aku tak ada kena tubik, aku tak saya tubik kali. Karena apa? Karena sayanya kepada bumi Mekah sana. Tu pengorbanan, dan pengorbanan yang berlaku juga, peristiwa yang berlaku pada Ummu Salamah, Abu Salamah ketika nak hijrah sana itu ada anak seorang. Abu Salamah nak pergi pakat hubuk anak. Waris-waris yang meskat di tengah jalan. Maka bila waris meskat tengah jalan, waris dia saat itu heret anak tak suku mak, tak suku pak hijrah seorang. Benda-benda yang berlaku. Dan Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ni orang Rom. Kata setengah orang Arab. Dan kata setengah dia ni orang Rom ni. Mari cari. Dan hak giduk. Sebab tu panggil Suhaib Ar-Rumi. Maka Suhaib Ar-Rumi pun supaya tu juga dia. Orang ambil habis. Kita dia Abu Jahal ambil habis di tengah jalan. Semua saat itu pengorbanan yang berlaku pada masa tu. Dan kalau kita tengok hijrah ni juga hasil daripada pengorbanan Nabi 13 tahun, kejayaan Nabi bila Nabi hijrah, tertubuhnya sebuah negara. Dan orang Islam ada 1,800 juta di hari ini. Memang satu kejayaan besar. Lepas tu pula negara Islam ambil daripada Nusantara, sampai di Maroko. Kalau kira ke Allah, kejayaan Nabi SAW, hak Nabi, hak tu hawi pada Nabi. Memang supalah kalau orang yang afdalul al-makhluk ala itlaq, iaitu orang yang paling mulia dalam dunia ni siapa? Nabi. Memang sungguh. Kerana apa? Hari ni kita cuba kita bayangkan Nabi SAW, kelebihan Nabi sebab apa? Sebab semua saat itu hawi pada Nabi. Umatnya banyak, orang berjaya, ilmu, dan semua benda-benda itu hawi di atas dunia tergadai dengan Nabi SAW. Dan hijrah ni juga benda yang kita dapat ambil, hak yang berlaku iaitu iaitu kasihnya Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar ni kasih sangat pada Nabi. Sebab tu ada satu ketika
Orang tanya Nabi SAW, ayyun nas ahabbu ilaik? Siapa orang hak akau kasih sekali? Dia kata Aisyah. Nabi sebut Aisyah. Wa minar rijal. Siapa orang jatuh? Dia tak Abuha, pok dia. Kerana Sayyidina Abu Bakar ni, iaitu kasih sungguh. Kau masa Nabi turun pergi saat itu, Sayyidina Abu Bakar duduk loliah itu. Jalan ni dah. Dapat belakang, dapat tepi belakang. Duduk keliling Nabi. Takut Nabi saat itu, ada orang duduk tunggu di tengah jalan. Takut panuh mari. Takut bunuh Nabi. Jadi dia saat itu, sehingga dia duk pergi mari sampai ke Nabi tanya satu kali pada Sayyidina Abu Bakar, dia kata, ya Abu Bakar, lau kana syai'un ahbabta an yakuna bikduni. Hei Abu Bakar, kalau benda tu berlaku sesuatu, mung jong ke jamu saat itu kena mung bukan aku. Qala na'am. Sayyidina Abu Bakar kata, ya betul lah tu dah. Dan Sayyidina Abu Bakar kata, wallazi ba'athaka bil haqq, demi Tuhan Abu Bakar yang kau dengan benar, maka litakuna min mulimmah illa an takuna bidunak. Kalau ada benar sesuatu berlaku, tentu tak akan kena kau wahai Nabi, kena aku dulu. Inilah nak tunjuk kata memang kasih dah Sayyidina Abu Bakar pada Nabi SAW. Dan begitu juga kalau kita tengok dalam peristiwa ni juga, Sayyidina Abu Bakar ni duk cita-cita nak hijrah sangat. Duk cita-cita nak hijrah sangat. Sehingga dia saat ni ketika Nabi, ada ketika nak hijrah Nabi, biasa ni Nabi mari petai-petai rumah Sayyidina Abu Bakar. Tapi tak. Hari itunya Nabi mari tengah matahari panas-panas. Karena ketika tu kok panas negeri Arab tak nak kecek lah 48, 53, maka memanglah kena pergi tengah hari sana tak ada piada luar rumah. Piye masa paling sunyi. Nah, pada ketika tu Nabi Sayyidina Abu Bakar ni menangis, mujur sangat. Nah, itulah di antaranya. Dan setelah sebelum daripada nak hijrah saat itu, saya nak ringkas sikit, apabila setelah sapa di tahun depan pula, iaitu tahun yang ke-12, tahun sebelah berlakunya bay'ah al-Aqabahul Ula, maka tahun yang ke-2 saat ke-12 itu berlakunya Bai'atul Aqabah Tsaniyah, sebelum Nabi nak hijrah. Bai'ah ni orang panggil Bai'atul Usri wal Yusr. Atau panggil Bai'atul Nasr. Bai'ah nak tolong Nabi, nak sanggup nak tolong Nabi SAW. Ada sebut dalam hadisnya, para Aus dan Khazraj dan orang-orang lain lagi lah mari bai'ah Nabi SAW. Mereka kata, tubayyuni ala sam wa ta'ah. Nabi suruh mereka bai'ah untuk nak ta'ah, setia fin nasyati wal kasal, ketika segar, ketika malah, wan nafaqah, dan nak bai'ah untuk nafaqah. Sebab nafaqah ni besar dalam Islam ni. Umat Islam debel sebab 2 perkara. 3 perkara lah. Umat Islam debel saat itu, nak jadi besar umat Islam saat ini, iaitu sebab 3 perkara. Pertama, Tuhan sebut, Alif Lam Mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Mula-mulanya itu beriman pada Allah. Sebab dia beriman pada Allah, dia debel. Yang kedua pula, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Mereka itu mendirikan solat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka infak. Mereka infak daripada apa direzeki oleh Allah. Umat Islam dia debel kerana murah tu. Sahabat-sahabat ni wakaf semua bagai. Boleh Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar semua, Sayyidina Ali boleh harta ghanimah di Khaybar ketika perang dengan Yahudi, semua wakaf semua harta. Kerana apa? Kerana hati besar umat Islam. Umat Islam hati besar. Dan hari ni kita kena bina umat menjadi hati besar. Menjadi hati besar. Umat ni kalau kedekut sampai bila, umat ni tak akan besar. Tak akan besar. Sebab tu umat Islam dengan sebab mereka murah hati besar saat ni lah, Tuhan akak mereka. 3 perkara yang kita sebut saat ni. Sebab tu Nabi bai'ah juga, wan nafaqah fil usri wal yusri, lepas tu wa alal amri bil ma'ruf wan nahi munkar. Lepas tu suruh turut benda baik dan larang pada benda munkar.
Hak ni biasalah. Dah. Umat Islam. Wa antaqulu fillah la takhafu fillah laumata laim. Kena kecek sakut paut ha hukum-hukum Tuhan, jangan takut orang cela. Wala antan suruni, dan di atas tolong Nabi, fatamna'uni, maka kena nak tahan. Kalau apa sahaja orang nak menyakiti Nabi, idza qadantu alaikum, kena tolong Nabi. Mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'ukum malakumul jannah. Dah Nabi sebut, iaitu dah kena tolong Nabi, kena sokong Nabi, kena jamati kena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dah umat Islam hak Nabi buat pada mula-mulanya. Dan setelah Nabi SAW pergi sapa kepada Madinah saat itu, awal-awal perkara yang Nabi buat. Apa Nabi buat mula-mula? Nah, iaitu bina masjid. Nah, sebagaimana Allah SWT firman, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an takuma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Okey, Islam ni, nah, penglemo perang daripada Rom pada masa Sayyidina Umar. Pergi jumpa tengok Sayyidina Umar, kita tengok. Nah, duk tidur bawah letak bata pelepah tamar ya, di tepi sijik, bawah pokok tamar ada tidur sikit-sikit. Di mana dia kata tentera-tentera tu baik kok ni, dia kata ni. Nah, tentera-tentera Islam tu baik kok mana? Tu baik kok sijik tu. Duk wak situ ya, pelit orang daripada masjid. Duk pelit orang cetok, orang sangkun semua sana itu bina semua pada masjid. Sebab itulah, nah, kita umat Islam ni tu, kalaulah kita tak ada kembali kepada Islam, selama mana kita tak kembali kepada Islam, maka selama tu Tuhan tak akak-akak kita. Sayyidina Umar ketika buka Palestin kata, mahma talabna al-izza bighairi ma azzanallah adzallana Allah. Selagi mana kita nak cari jalan kemuliaan, nak uji kita hebat, kaya dan sebagainya, bukan dengan cara Islam, maka Tuhan akan menghinakan kita. Nah, sebab tu kita kena kembali kepada al-Islam. Kena ambil konsep dalam Islam, iaitu kita nak bina orang, nak buat orang, iaitu kena buat di masjid. Selagi mana orang tak ada peduli, tak ada kukuh, tidak dapat membina di masjid, maka pada ketika itu kita akan lomleu, dan kita akan cuai, dan kita akan tak jaya kita didik, kita bina generasi sana. Nah, sebab tu Tuhan sebutlah masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Nah, iaitu masjid yang akan paling berhak diri padanya. Fihi rijalun, ada dalamnya rijal, orang-orang. Nah, yuhibbuna an yatatahharu, orang yang suka nak bersih hati. Dan wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Tuhan suka orang yang bersih hati saat itulah. Nah, lepas tu pula yang keduanya ada aqdul mu'akhad. Ada akad kepersaudaraan. Kita tengok 300 lebih. 300 lebih orang Mekah nak mari di Madinah. Siapa nak sanggup nak tidur rumah siapa? Nak pergi duduk di mana? Nah, lepas tu pula 300 lebih ni mari sekaligus ni nak duduk di mana? Sebab tu dah cara wang plan hak Nabi saat ni tu ada orang panggil, iaitu ada taktid, ada cara. Akdul mu'akhad, akad mu'akhad, jadi kepersaudaraan. Memang tak ada pernah berlaku dalam dunia hak orang boleh buat jadi adik-beradik sungguh serupa benda yang berlaku pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Tuhan sebut, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum ya ayyuhalladzina amanu. Ada rukun-rukun dia orang panggil dalam nak membina, nak jadi kepersaudaraan. La yaskhar qaumin min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Nah, Tuhan sebut, iaitu tu rukun-rukun dia panggil untuk nak cara nak kukuh kepersaudaraan dalam Islam itu sendiri. Dan titih baris saudara kita saat ini sesama hamba Allah SWT yang beriman pada Allah, sama-sama mengucap dua kalimah syahadah. Dan juga Nabi buat dustur, buat undang-undang, hukum pakat atau hukum undang-undang yang Nabi buat di Madinah saat ini, sehingga nak tanzim, nak atur masyarakat baru, negara baru, hak baru tubuh, iaitu di Madinah saat ini. Bukan benda yang mudah lah. Kalau kita kira agak, memang kena pergi dengan akidah, kena pergi dengan akhlak, dan kena pergi dengan iman, dengan siqah, kepercayaan. Dan juga orang pemimpin tu sendiri tu memang kena hebat sungguh lah.
inilah apa yang berlaku pada masa Nabi SAW. Dah banyak benda-benda Tuhan memang hijrah ni kau memang Islam dapat memberi kepada dunia ni banyaklah. Kalau kita kira kau dan Islam agama yang paling cepat sekali tersebar di dunia dalam masa 30 tahun. Sapanya dekat dengan Morocco, sapa kepada India. Oleh itu kita ini umatul Islam, bukan umat yang biasa dak. Umat yang hebat. Dan kita kena hebat. Dan kita juga kena hijrah. Kena tinggal habis benda-benda tak molek. Hijrah, kita kembali kepada hijrah Nabi SAW, iaitu hijrah hak lain enggak, hak paling kurang kita boleh buat al-muslim man salimal muslimun min lisani wa yadihi wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang Islam tu orang hak selamat daripada tangan dia dan kaki dan kata-kata dia. Dan supaya tu juga orang hijrah tu lah orang hijrah benda yang Tuhan larang. Dan itulah saja masa lebih kurangnya tu saudara. Tak ada lagi. Bolehlah kita buka soalan lah. Kita buka soalan kalau lah ada mana-mana mahasiswa, pelajar-pelajar yang mahasiswa saat itu nak tanya dan sebagainya. Sebab tu kalau ada nak tanya tu insya-Allah kita buka. Ada masa lagi. Ada dah. Tak apa, tak kecek asasi tak apa, tak masalah apa kita boleh. Cuma saya ni, saya ingat saya ceramah kecek ni bahasa Melayu ni kerana kita nak wisapa sungguh. Kalau kita kecek sia kita tak ada lacak mana, jadi tak sapa Praden. Situ ialah. Bismillah. Ya. Jadi hari ini saya nak nasihat kepada pelajar-pelajar. Kita kena jadi pembangun. Iaitu kita kena jadi orang generasi yang nak ubah masyarakat. Rumah kita ni hari ini kita nak harap pada orang lain tak boleh dah. Kerana kalau kita tengok umur kita ni dah, kita nak harap kerajaan pun kita nak harap tak boleh dia kerana dia agama lain. Dasar-dasar dia bersakut paut untuk nak bina anak cucu kita ni tak ada, kita sendiri dah. Di hari ini oleh itu mula dengan sebab hijrah ni, kita cuba pakat mikir dan kita nak bina masyarakat kita di masa depan ke arah perubahan yang lebih baik. Tak kira di mana pun. Kita kena usaha kerja berat. Kena kerja berat hari ini. Hari ini ni orang panggil kena ada suan ruang dalam nak bina masyarakat lah. Pak karo hak Saidina Luqman pesan kepada anak dia, ya bunai aqimis solah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min azmil umur. Pak karo orang-orang muda dan anak-anak semua kena ada pak karo. Pertamanya aqimis solah, kena dirikan solah. Wa'mur bil ma'ruf, kena suruh benda molek. Wanha 'anil munkar, larang benda tak molek. Wasbir 'ala ma asabak, lepas tu kena sabar. Kalau ada ujian, muka kita suruh orang buat molek, kita larang orang ni kadang-kadang ni tu dia kata klik mari kita kan. Maka pada ketika tu kita kena sabarlah. Dan hari ni cabaran tu banyak benar lah. Cabaran kepada mahasiswa-mahasiswi. Kita hari ni kalau masa sahabat kita kata email sahabat ni duduk kali dengan Nabi, hari ni kita hari ni kita sendiri dah. Dan kita tak akan boleh ubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita tak akan ubah, Tuhan tak akan ubah kita, malaikat kita sendiri nak ubah diri kita kepada lebih baik. Oleh itu di hari ni
Tak kira kita kena orang panggil kena berlomba tewah. Nah, tak kira kalau di segi ilmu kita juga orang Islam kita kena benar. Karena usul sah ilmu ni hak kita belaka. Nah, kalau di segi apa saja kita kena orang panggil hari ni badu cidik. Badu cidik dengan tewah cidik. Kena tewah cidik hari ni. Nah, kita hari ni kena tewah cidik, kena tewah bijak. Siapa hak bijak maka kita tewah dalam sudut bijak ilmu. Dah benda-benda ni lah. InsyaAllah pada hari ni kita tengok peristiwa-peristiwa yang berlaku pada masa Nabi. Tengok sahabat ni Nabi boleh bina orang panggil. Tak kira dalam masa 10 tahun di Madinah saat itu, 10 tahun di Madinah saat itu Nabi boleh waktu baik. Orang seperti saya sebut tadi 8,000 orang yang boleh duduk neuna, boleh jadi pemimpin hatta seluruh mengikut Muhammad Amirah, iaitu seorang tinker ahli nakid hak Mesir tu kan mati dah hari ni lah. Dia kata 8,000 orang-orang hak boleh jadi pemimpin hak Nabi pelit tu baik sana itu. 8,000 saat itu orang Tino saja 1,500 dan lebih kurang. Dan 5,000 lebih lagi saat itu iaitu orang atas. Nah, dengan sebab Nabi bina sampai tahap ni saat itu dapat sepak agama Islam kepada seluruh dunia. Nah, itulah benda-benda yang kita boleh ambil pengajaran daripada dan semua saat itu. Supaya kita sebut tadi, kita ni kalau kita hak tu saya sebut hak saya sebut tadi, kita nak bangun ke apa saat ni, kena bangun di atas Islam. Kena bangun di atas dasar agama semua. Dan kita orang Islam sebab Tuhan wi pakai pada kita itu pakai Islam. Nah, Tuhan wi agama pada kita, Tuhan mulia kepada kita. Hak Tuhan sebut kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Nah, hak Tuhan sebut. Jadi Tuhan wi kemuliaan kita sebab agama. Maka semua oleh Islam saat ni kena ambil mari agama gunakan. Mari pakai habis Islamization atau Islamanwat dalam hidup kita. Dalam hidup kita, dalam cara hidup semua ni kita kena ke arah al-Islam. Kena ke arah agama kita. Barulah akan terjamin dan masyarakat kita di masa depan. Kalau ada pelajar nak tanya kursi itu boleh insya-Allah. Waalaikumsalam. Wala na'ti bi buhtanin naftarih baina aydina wa arjulina. Ya. Jadi orang panggil buhtan. Buhtan ni iaitu fitnah. Waktu baik benda hak bukan-bukan. Tak ada berlaku gapo kali kita royak kata orang tu buat gitu, orang ni buat gini. Dan benda ni hak kita nak tengok sekali benda-benda duk berlaku di antara sesama orang Islam di hari ni iaitu fitnah benda-benda gini dah. Bohong, dusta ni orang panggil benda hak bukan-bukan mari duk kecek waktu baik. Bila waktu baik benda ni orang panggil dia menjejaskan masyarakat. Dia buat jadi masyarakat sana itu rusak lah. Bila timbul benda-benda gini. Sebab tu dalam Islam saat ni tu larang tak sewi ada berlaku iaitu ada buhtan, iaitu ada pohong, buat timbul fitnah dan sebagainya. Kerana fitnah ni bahaya dalam masyarakat ni. Kalau berlaku fitnah ni dia fitnah ni dia marak yang makan pihak kering hak basah makan berlaku. Dia tak kira ke apa dah hak kering hak basah dia makan habis. Dia tak kira. Sebab tu orang Islam hari ni kita bocam banyak lah. Kalau saya nak royak dah hari ni kita ni orang panggil sangkum Islam sama-sama kita ni bocam
Tak kira kita jadi sesama ahli academician atau ahli ilmu. Lepas tu pula kita timbul panha dalam masyarakat Islam tu banyak sangat. Nah, ambil kalau buat kajian kok, ambil dia benda hak kecil sampai benda hak besar. Agama Islam, nah, Islam ni buat macam lah jadi seoh orang panggil. Teruklah kalau kita tak ada mikir kok hari ni. Nah, tak kira di segi apa lah. Terang mari buat wicai tengok, mari wikrok tengok kata stanakan wikrit dalam sesama orang Islam setara mana hari ni. Benda-benda ni benda kita kena pakat fikir hari ni. Dan umat Islam hari ni tu pakat duk main benda yang tak patut. Nah, kita tengok kalau kod negeri Arab hari ni, kod negeri Arab ni berat benar. Berat benar. Dan sesama negara ni duk ada perselisihan berat lah. Nah, sesama negara Islam itu sendiri. Lepas tu kita saat itu mazhab kita ada panhalan ni. Sesama dalam mazhab dalam Islam saat ni. Ideologi, fikrah, pemikiran ada panha. Sesama orang Islam di hari ni. Lepas tu pula sesama orang Islam hodok dalam kampung, semua benda-benda ni timbul dengan sebab apa ni timbul fitnah sesama orang Islam. Tak ada sebab apa? Sebab buhtan, sebab benda-benda gini. Sebab tu Nabi ada sebut la yastaqimu imanu 'abdin, tak jadi molek iman seorang hatta yastaqima qalbuh, sehingga molek hati. Wala yastaqimu qalbuh, tak betul hati hatta yastaqima lisanuh, hingga mulut tu molek. La yadkhulu rajulun al-jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang tu tak akan masuk Islam orang tak aman mulut dia. Tak aman jiran dia pada mulut. Ayat tu mulut ni panha. Sebab tu dalam Islam saat ni tu suruh wa qulu lin-nasi husna, suruh kata benda yang baik. Dan disebut ya allazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, supaya tu jaga hak mulut juga. La yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Itu pemulut juga. Tak saya duk bangga orang tu, duk kata lebih pada orang tu orang ni. Wala nisa'un min nisa'in. Nah, asa yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum, jangan duk kata kau orang, wala tanabazu bil alqab, gelar dan sebagainya. Benda-benda ni lah. Nah, benda-benda fitnah saat ni. Sebab tu Nabi awal-awal lagi. Nah, benda sab'ul mubiqat. Nah, 7 perkara yang merutuhkan agama. Nah, di antaranya sepengam curi, sebut tadi berzina, bunuh orang. Nah, lepas tu pula buhtan. Benda ni lah. Nah, wallahu a'lam. Ada apa lagi nak tanya, insya-Allah? Ya, ya. Ya, alhamdulillah. Ya.
มันก็ว่าเป็นการสรุปของอาจารย์ในภาคภาษาไทยนะครับเนื่องจากมีภาษาเราบางตรงที่ไม่สามารถเข้าถึงเข้าใจด้วยภาษาอะไรแต่เราเป็นน้อยนะครับในรอบพยายามที่จะให้ทุกคนนั้นได้รับนะครับได้อย่างเท่าถึงเพราะนั้นประเด็นแรกนะครับสิ่งที่อาจารย์ล้อนะครับว่าดร.อับดุลลอฮ์ผมมักจะติดกับอาจารย์ล้อเพราะว่าคุ้นเคยกับอาจารย์นะครับก็สิ่งแรกเลยนะครับสิ่งที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้สรุปกับพวกเราก็คือฮิจเราะห์นั้นมันคือพลังศรัทธาที่มีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์นะครับสองก็คือเราจะต้องอัศบรุวัลยากีนนะครับนะต้องซอบาตแล้วก็ต้องยากีนมันคือหนทางที่เราจะได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็เราจะต้องตะวักกัลอัลลอฮ์วะอิติซอมบิฮับลิลลาห์นะครับต้องยึดมั่นในหนทางของศาสนานะครับแล้วก็ที่สำคัญความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้นจะต้องเกิดจากความปรารถนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเราจะเห็นว่าตลอดระยะเวลาของการฮิจเราะห์ของท่านนบีนะครับมันจะมีความมุอ์ญิซาตอัลอิลาฮียะห์ผสมผสานในฮิจเราะห์ทั้งที่นะครับอัลลอฮ์จะไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ก็ได้หรือจะให้มันเป็นลักษณะแบบง่ายดายไม่ต้องถึงขั้นว่านบีจะต้องไปอาบน้ำไม่ต้องไปอาบเลือดนะครับจะต้องไปเสี่ยงชีวิตในถ้ำหรือว่าระยะทางที่ทำให้เกิดความเสี่ยงแต่อัลลอฮ์ต้องการสอนให้อุมมะห์เรานะครับมีเรียกว่ามีความเป็นธรรมชาติฟิตเราะห์ในการทำงานนะครับแล้วก็ในเรื่องของอัลฮุบใช่ไหมครับความรักนะครับความรักตรงนี้ก็คือมันเกิดจากคนที่ความเสียสละมันจะเกิดขึ้นต่อคนที่เราศรัทธาและรักเท่านั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากอาจารย์อับดุลลอฮ์ อบูบากรในวันนี้ซึ่งอาจารย์เชื่อว่ามันมีมากกว่าสิ่งที่อาจารย์ได้เล่าหรือว่าสรุปสั้นๆให้พวกเราฟังทั้งในเรื่องของตัดฮียะห์ทั้งในเรื่องของฟีดาก็คือยอมเสียสละเป็นคนดาบหน้านะครับเป็นคนดาบหน้ายอมที่จะให้เกิดขึ้นกับตัวเองเป็นคนแรกอะไรพวกนี้นะครับโดยเฉพาะในตัวของหรือว่าในตัวตนของท่านอบูบากรนะครับที่ได้แสดงให้เห็นถึงความรักและก็ฟิดานะครับเสียสละเพื่อที่จะตายแทนท่านนบีด้วยซ้ำไปหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับมากมายเหลือเกินที่เราสามารถได้เรียนรู้จากการบรรยายของอาจารย์บุญรอดในวันนี้นะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนนะครับของหลักสูตรการสอน